اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar bagi Hati, muka surat 57, baris atas sekali. Muka surat 57, baris atas sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan boleh jadi bahawa ada pemberian itu pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, istidraj atasnya atas seseorang. Dan boleh jadi bahawa ada pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala itu istidraj atasnya atas seseorang. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fatahna alaihim. Dia mula situ tau. Dia mula fatahna alaihim. Di awal ayatnya, falamma nasu ma zukiru fatahna alaihim. Surah Al-An'am ayat yang ke-44. Falamma nasu ma zukiru fatahna alaihim abwaba kulli syai'in hatta iza farihu bima utu akhadnahum baghtah. Di hujungnya fa izahum mublisun. Terjemahan dia artinya membuka oleh Allah, membuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal ayat tu fatahna, membuka oleh kami, yakni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas mereka itu akan bermacam-macam daripada segala nikmat. Daripada segala nikmat atas dalam istidraj, hingga apabila sukacita mereka itu dengan segala nikmat yang diberikan akan mereka itu, menyeksa Allah Ta'ala akan mereka itu dengan terkejut. Menyeksa Allah Ta'ala akan mereka itu dengan terkejut. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Artinya, selagi
kami ambil mereka itu. Selagi kami ambil mereka itu, kami tarik daripada mereka itu sedikit demi sedikit, yakni ambil secara halus, secara tidak disedari, sedikit demi sedikit daripada pihak tiada mengetahui mereka itu akan dia. Makna istidraj itu menghampirkan kepada seksa Allah Subhanahu wa ta'ala dengan diberi tangguh, dengan diberi tangguh sedikit-sedikit, seperti mereka yang hendak menangkap ayam. Istidraj itu menghampirkan kepada seksa dan diberi tempoh sedikit demi sedikit, menghampirkan kepada seksa ni dalam keadaan Allah Ta'ala beri bagai-bagai nikmat. Allah Ta'ala beri bagai-bagai nikmat, tetapi dengan nikmat tu Allah Ta'ala tarik kepada keseksaan. Makna sekarang ni istidraj menghampirkan kepada seksa dengan bahawa Allah beri bagai-bagai nikmat. Dengan nikmat itulah yang menghampirkan seseorang kepada seksa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan nikmat itu menghampirkan seseorang kepada seksa Allah Subhanahu wa ta'ala dengan diberi tangguh sedikit-sedikit. Makna tidak segera, sampai masa Allah Ta'ala pun ambil, Allah Ta'ala timpakan, Allah Ta'ala mematikan. Allah Ta'ala mematikan, maka mereka akan diseksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana sebelum tu Allah beri bagai-bagai nikmat. Itu dipanggil istidraj. Beri bagai-bagai nikmat, bagai-bagai kurniaan, bukan atas jalan Allah redha, tapi Allah beri bagai-bagai nikmat untuk menarik mereka kepada seksaan, sedikit demi sedikit, sampai masa Allah matikan, kemudian mereka akan diseksa. Itu istidraj. Nak letak terjemuh, biasa kadang-kadang tunggu terjemuh ni sebagai umpan, supaya dengan bagai-bagai nikmat dia merasakan bahawa dia ni diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beri. Ni dua contoh tadi tu, seperti mereka yang hendak menangkap ayam. Beri, tabur. Maknanya gali ayam tu dia pun takak. Hak biasa buat misalnya, dia misal istidraj ni macam ayam daging. Tuang diwi makan siang malam. Malam ayam tak boleh makan sebab tak nampak, tuang di pasang lapu. Beri makan, gemuk, takak, semelih, jual. Tu. Itu panggil umpan. Setengah Tok Guru diterjemah istidraj ni dengan permua. Permua, kita dah apa nak faham makna permua. Tapi kalau sebut kata mua, kita faham tau. Cakap Terengganu lah, mua sungguhlah budak ni. Apa jadi mua gitu? Mak ayah dia lah jadi mua budak. Tok toki dia lah manja sangat, jadi mua budak. Makna apa mua? Manja. Mua bukan manja. Mua ni perkara yang tak molek. Mua ni manja okey je, manjanya manja okey. Mua ni bukan benda molek. Mua ni sombong ke dah? Sombong tau. Mua lah apa perkara yang dia nak dapat belaka. Nak tu dapat, nak ni dapat. Tapi beri tu jadi kebaik ke dak? Punah budak tu. Jadi tak? Hak jenis kan, hak mua ni kan. Nak apa-apa beri.
Tak menasabahnya tu yang duk teruk sangat. Beri. Akhir jadi macam mana budak? Rosak budak tu. Dia jadi permua. Sebab masa tu dia terjemah istidraj dengan permua. Itu bahasa kapung lah kita kata. Makna istidraj ni Tuhan beri bagian nikmat. Akhir sampai masa Tuhan azab, Tuhan seksa. Tuhan mati dalam keadaan tidak sempat bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada ni. Dengan buat bagai-bagai maksiat. Tapi Allah Taala ini limpah, Allah Taala beri kepadanya bagai-bagai nikmat atas dunia. Walaha dianya maksiat derhaka akan Allah Subhanahu wa taala. Tu dia panggil istidraj. Beri zahirnya nikmat, hakikatnya adalah bala. Sebab orang yang ni maksiat derhaka, nikmatnya tak banyak mana, seksaan ni tidaklah seberat orang yang bagai-bagai nikmat tetapi menggunakan nikmat untuk kemaksiatan dan kederhakaan, hak lebih seksaan nak banding dengan orang yang tak ada nikmat mana di dia tapi dia maksiat juga pada ni. Tapi tak luas mana langkahan dia. Sebab di dia tak ada keluasan, tak ada nikmat yang bagai-bagai. Ni Tuhan bagi bagai-bagai nikmat. Maka maksiat dia luah, kederhakaan dia luah. Sampai masa dia lebih berat daripada orang yang Tuhan tidak kurniakan banyak nikmat. Kalau dia maksiat derhaka pun tak luah mana. Jadi Tuhan beri banyak-banyak tu umpan. Sampai masa Tuhan seksa. Dia gitu. Boleh faham tak? Istidraj. Dan boleh jadi bahawa pemberian itu istidraj atasnya. Yang sekarang ni kita bicara berkaitan dengan kelebihan yang ada pada diri kita. Kelebihan yang ada pada diri kita. Kelebihan yang ada pada diri kita, satunya yang tiada berkait dengan usaha kita. Contohnya cantik rupa dan elok suara. Contohnya akal yang cerdik, IQ yang tinggi. Itu semua bukan datang dari usaha. Jadi nak uju kok jalan mana? Nak perasan lebih kok jalan mana? Lebih. Sebab apa? Sebab cantik rupa usaha kita ke? Nak perasan lebih, perasan tinggi, perasan hebat. Dengan suara sedap usaha kita ke? Dengan otak cerdik, usaha kita ke dapat otak cerdik tu? Itu semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih mudah. Hak bahagian yang keduanya, kelebihan yang ada pada diri seseorang yang zahirnya datang daripada ikhtiar dan usaha. Mana? Berilmu. Datang daripada ikhtiar usaha seseorang belajar. Beramal ibadah datang daripada ikhtiar usaha seseorang untuk melakukan amal ibadah. Jadi berilmu seseorang, beramal ibadah seseorang, hak tu kelebihan, ketinggian. Tapi datang daripada mana? Yang mana kita belajar, kita menggunakan anggota yang datang daripada Allah. Semua tu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh buat amal ibadah pun, semua yang kita gunakan tu anggota yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada hakikatnya kita memilih untuk belajar dan beramal, kita melakukan pekerjaan belajar, kita melakukan pekerjaan beramal, ianya adalah perbuatan Allah, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Betul lah kita yang memilih, yang menghendaki pada belajar, kita yang memilih, kita yang menghendaki pada beramal. Apa yang kita pilih, itulah pilihan kehendak Allah Subhanahu wa taala pada azal. Jadi hakikinya
la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi nak ujuk kok jalan mana atas ilmu, atas amal yang hakikinya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita sepatutnya takut Allah Ta'ala cabut nikmat kelebihan yang ada pada diri kita. Allah Ta'ala cabut nikmat ilmu, Allah Ta'ala cabut nikmat amal. Kita takut situ sepatutnya. Sebab apa? Sebab hati kita ni milik Allah. Hati kitanya berbolak balik. Nanti Allah tarik balik kan? Kita takut situ. Sebab apa? Sebab apabila ianya adalah pemberian daripada Allah, Allah berhak untuk menarik bila-bila masa sebab hak dia. Kemudian kita dapat belajar beramal, itu semua adalah pertunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, dan pertunjuk daripada Allah itu semata-mata limpah kurnia. Allah mengqadakkan kita berilmu dan beramal. Allah mengqadakkan kitanya kekuatan untuk melakukan amal ibadah. Ianya adalah semata-mata kurniaan Allah, bukan wajib atas Allah. Kemudian Syekh Qadir Al-Mandili mendatangkan sebaliknya. Bicara sekarang adalah berkaitan dengan kelebihan yang ada pada diri seseorang. Sebaliknya, mereka yang Allah menegah, setengah daripada manusia Allah menegah daripada ilmu dan amal, ilmu dan pertunjuk atas amal. Setengah manusia Allah Ta'ala menegah daripada ilmu dan amal. Allah menegah daripada ilmu. Hak dalam hadisnya wa yuhramul ashqiya, dan menegah oleh Allah Ta'ala, mengharam oleh Allah Ta'ala, dengan mana Allah menegah, Allah menghalang akan seseorang, Allah menghalang, menegah akan ilmu, akan seseorang yang Allah qadakkan pada azal kecelakaan, ashqiya. Wa yuhramul ashqiya, Nabi kata Allah menegah, menghalang ilmu akan mereka yang Allah takdirkan pada azal, orang yang celaka, ahli neraka, dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Anda kita kena bagi hati. Yang mana terkadang sebut kata ilmu terus berpaling pada ni bahagian masing-masing. Ada orang memang mencari ilmu, jauh-jauh boleh usaha untuk mencari ilmu. Ada orang yang duduk dekat-dekat sengaja lari daripada ilmu. Bahagian masing-masing. Kalau tak lari pun, duduk sekalipun, dia tidak fokus, tidak tumpu pun kepada ilmu. Dia tak peduli pun. Ambil ni, otak dia melayang-layang. Sebab apa? Sebab dia dengar dia tak boleh nak masuk. Sebab apa? Sebab al-ilmu nurun, kata Imam Syafi'i. Ilmu ni cahaya. Wa nurullahi la yuhda li'asi. Cahaya ilmu daripada Allah ni tidak akan dihidayahkan pada orang yang ahli maksiat. Hatinya zulmah dengan riak, ujub, takabur. Walaupun tak lari sekalipun daripada balik ilmu, hati tidak akan terbuka. Sebab apa? Zulmah dengan riak, ujub, takabur. Imam Syafi'i mengumpamakan ilmu ni cahaya. Cahaya Allah tidak akan dihidayahkan, dikurniakan pada orang yang ahli maksiat. Ahli maksiat macam mana? Duduk dalam masjid, zahir je duduk dalam masjid, tapi hati riak, ujub, takabur, hasad, sifat iblis belaka. Ada ni. Kita biasanya sebut orang yang hati iblis, hak jahat-jahat tu lah tau. Hak dipanggil apa? Hati kering. Hak bunuh orang, tak ada simpati langsung apa tu, dia panggil apa? Hati kering. Tahu? Hak jahat-jahat. Dia rupa manusia, hati iblis. Sama juga dengan orang yang duduk dalam masjid,
tapi hati takabur. Takabur sifat siapa? Bukan iblis. Hati iblis lah. Kita panggil hati iblis. Hati malaikat. Orang takabur ni hati orang, hati malaikat. Hati iblis. Zulmah dengan kemaksiatan, hak sifat-sifat hati yang dosa besar. Zulmah pula dengan akidah yang sesat. Apa ada ni? Dengan dosa-dosa yang banyaklah. Dosa akidah, dosa tinggal semayang, dosa semayang tak betul, dosa dengan Adam dahulu-dahulu pada masa berpangkat. Ramai mana anak Adam, manusia yang dizalimi olehnya, yang dianiayai olehnya, ramai mana. Kemudian dapat pula harta daripada sumber-sumber yang haram, yang tidak dihalalkan pada syarak. Kemudian pun mari duduk masjid. Hati zulmah, bertaubahnya tidak. Hak ni walaupun tak lari daripada jual ilmu sekalipun, mereka duduk dalam keadaan kepanasan. Duduk dalam keadaan kepanasan. Walaupun tak lari sebab apa? Sebab nak berjemaah Isyak. Tu saja. Tapi hakikatnya tertegah daripada ilmu dan pertunjuk. Ni hak bagai-bagai ni. Dia lebih senang hak lari. Hak lari tak ganggu orang. Hak lari tu dia hadiah je, tak ganggu orang. Hak tak lari ni, dia mula lah. Dia mula lah. Kalau kuliah maghrib ni lambat sikit siap ke, lambat sikit sudah, biasa lah. Biasa lah. Kadang-kadang orang perempuan tergamuk hidup ngepek belakang. Tak tahu juga duduk depan. Tahulah. Orang maklumkan kemudian. Orang perempuan duk bunyi belakang. Seorang je dia kata, tapi orang dengar lah dia cakap. Nak bunyi apa? Lepas tu isyak. Nak semayang ni, nak main isyak balik rumah, boleh semayang isyak. Orang duduk ramai-ramai tu duduk diam je. Orang nak belajar. Ni dia panggil manusia apa seumpam ni? Tidak ada apa? Segang silu. Tak ada malu-malu. Tak ada segang silu, tak ada malu-malu. Dalam keadaan kalau ramai juga member, okey juga. Seorang je, lain senyap je. Orang lain masing-masing ada ketah belaka. Nak mengaji, nak belajar. Mana kalau tak selain dengan kita tembur lah, lari. Nak main isyak rumah lah. Kalau nak cepat sangat. Dia ni. Sebab apa? Hati dia tertegah daripada ilmu. Keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ni. Maknanya boleh belajar, faham ilmu, boleh buat amal, kesemua tu adalah datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sepatutnya kita takut Allah Ta'ala cabut. Sebab apa? Sebab milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kekalkan di kita kurniaan, bukan kewajipan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan boleh jadi bahawa ada pemberian itu istidraj atasnya. Belajar, semangat belajar, boleh memahami ilmu. Tapi Allah Ta'ala kurniakan ilmu bukan dengan redha. Sebab kita belajar, hati kita bukan lillahi ta'ala. Kita belajar nak dapat ketinggian, nak dapat kebanggaan, nak dapat begian. Ilmu dapat. Boleh menyampaikan ilmu. Tapi niat belajarnya, niat yang tak betul. Allah beri ilmu istidraj. Niat belajarnya comel. Boleh ilmu, alhamdulillah. Tapi diuji pula dengan ketinggian dunia. Akhirnya hati yang ikhlas tadi ni terpaut dengan dunia. Tapi nikmat meningkat. Dapat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itu bukan dengan redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia panggil istidraj. Yang hati asalnya ikhlas, tiba-tiba hati berpaling untuk dapat ketinggian dunia. Dapat ketinggian dunia. Allah Ta'ala takdirkan seseorang dapat ketinggian dunia. Tapi dengan murka Allah, bukan dengan redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah beri sampai masa mahsyar, tahulah. Bukan mahsyar, barzah pun tahu dah.
Mati saja, Tuhan matikan tiba-tiba, tidak sempat bertaubat daripada dosa hati yang berpaling daripada kerana Allah kepada kerana dunia yang asalnya kerana Allah. Yang asalnya belajar kerana Allah. Tuhan kurniakan ilmu apa semua. Bila dah berilmu, dapat ketinggian, dapat sanjungan, dapat kesenangan, itu ujian dengan keduniaan. Sebab duduk atas dunia akan diuji dengan ujian keduniaan. Ni, hati tak jaga molek, hati pun terpaut dengan dunia, terikat dengan dunia, tapi dapat bagai-bagai lagi. Allah Ta'ala tak tarik pun. Allah tak tarik, tapi Allah Ta'ala bagi atas jalan istidraj, bukan dengan redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fatahna alaihim abwaba kulli syai'in hatta iza farihu bima utu akhaznahum baghtah. Artinya membuka oleh Allah Ta'ala atas mereka itu akan bermacam-macam dari segala nikmat atas jalan istidraj. Atas jalan istidraj, bukan atas jalan redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga apabila sukacita mereka dengan segala nikmat diberikan akan mereka, menyeksa Allah Ta'ala akan mereka itu dengan terkejut, menyeksa dengan bahawa Allah pun tarik, Allah pun matikan, maka barzahnya diseksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Tidak sempat bertaubat. Ni kita cerita atas rupa molek lah. Kalau atas rupa jelas, orang kafir tu istidraj belaka tu. Orang kafir kan bagai-bagai nikmat, tu jelaslah istidraj. Yang jelas-jelas ahli maksiat, derhaka, dapat bagai nikmat, tu jelaslah istidraj. Tidak pelik dah tu. Hak ni, hak pemberian kelebihan yang ada pada diri kita, contohnya ilmu dan amal ibadah. Hak ni kita bicara, hak ni hak kelebihan yang ada pada diri kita, hak ni hak rupa-rupa kebaikan. Hak orang kafir tu jelas, orang semayang pun tidak, apa pun tidak, tapi dia punya pekerjaan dia, apa yang dibuat semuanya berhasil belaka, tapi semayang tidak. Bahkan dengan kejayaan tu dia bertambah sombong. Dengan kejayaan tu dia bertambah luah pada jalan maksiat. Maka Allah beri tu upang. Akhirnya kesombongan dia, kederakaan dia, kemaksiatan dia Allah matikan, maka diseksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu istidraj, itu jelaslah tunya. Dan firman Allah Ta'ala, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Artinya selagi kami ambil, selagi kami tarik mereka itu sedikit demi sedikit daripada pihak tiada mengetahui mereka itu akan dia daripada kesombongan, kemaksiatan, kederakaan, lama-lama lemah. Tak tariklah sedikit demi sedikit. Tambahan pula sekarang banyak hok mati tiba-tiba. Tengah sedak-sedak melakukan kemaksiatan, kederakaan, mati. Dah tengok dalam YouTube tu kan, hok jenis mati masa berjoget. Hok mati dia mati tiba-tiba ni banyak kan. Hok mati, hak aksiden, tengok gambar aksiden tu. Tak ada kena-mengena. Bawa molek-molek. Hak kereta terbabas no sebelah. Kenapa? Divider tengah tau. Hak sebelah no, tak ada kena-mengena. Kira-kira kau. Tak tengok gambar hak ni. Tayar tu. Kan tayar. Biasa tayar ni lori dah. Kita kereta cabut juga. Ya, tak lori biasa dah. Kereta cabut atas kereta. Cabut juga dah. Tayar motor dah ah. Kereta cabut dah. Lepas tu jalan guna. Kan lori ni kan banyak tayar kan. Tayar hok dipakai, tayar hok diakak kan dia kan. Kan lori kan ada tayar hok diakak.
Dia tak akal. Maknanya bunga tahiyar tu jimaah begitu lah mana kita kata. Biasa lori kada tengok gambar. Molek-molek kena tahiyar mati. Tiba-tiba bila masa pada masa sekarang ni. Jadi Tuhan beri nikmat. Kemudian Tuhan tarik sedikit demi sedikit. Tuhan tarik ni kadang-kadang dengan bagai-bagai nikmat sampai masa tua dah, sedikit demi sedikit, terletih dah, tak mampu dah, tapi dia tetap seumpama tu. Tetap seumpama tu dengan kesombongan, dengan kemaksiatan. Dulu kesombongan ketika berada di tempat kerja, pangkat tinggi-tinggi. Tua-tua mari ke masjid, meneruskan kesombongan di masjid. Pihak berkenaan beri pula pangkat di masjid. Oleh kerana tempat kerja dahulu berpangkat, mai ke masjid pun berpangkat, meneruskan kesombongan, kemaksiatan batin, riya, ujub, takabur. Tuhan tarik dah tu sedikit demi sedikit. Dulu bolehlah tengah kuat. Kemudian tu tak berapa berani dah sebenarnya nak buat handalan, tapi dah kesombongan. Tuhan tarik dah tu. Tapi masa lagi tidak insaf, tak sedar. Dia apa-apa yang ada atas dunia ni di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada nilai. Kalaulah hak atas dunia ni ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, terutama sekali orang kafir, tak layak sikit habuk pun nak menerima milik Allah atas dunia yang kalau ada nilai. Sebab dinyatakan dalam hadisnya, lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafirun minha syurbata ma'in. Jikalau adalah dunia ni menyamai nilainya di sisi Allah sebelah sayap nyamuk, ada nilai di sisi Allah, nescaya tiada memberi oleh Allah Ta'ala akan orang kafir daripada dunia walaupun seteguk air. Tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah dunia ni syurga kepada orang kafir. Sebab tak ada nilai di sisi Allah. Tak ada nilai di sisi Allah. Allah beri bagai-bagai nikmat pada orang kafir. Allah beri bagai-bagai nikmat kepada orang yang ahli maksiat, orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi atas jalan istidraj, bukan atas jalan redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah beri dunia kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Allah kurniakan dengan redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh. Orang beriman dan beramal soleh Allah redha. Terkadang Allah beri dunia, terkadang Allah tak beri dunia. Allah beri dunia kepada beriman dan beramal soleh, panjang bicara di hari akhirat. Orang yang beriman dan beramal soleh, Allah tak beri dunia, cepat mereka di hari pada mahsyar ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah. Tapi hakikatnya kesemuanya adalah datang daripada susunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, qada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sama ada perkara baik ataupun perkara jahat. Walaupun kita ahli sunnah wal jamaah wajib berpegang ada pilihan dan perbuatan, tapi pilihan dan perbuatan kita tetap balik kepada rukun iman yang keenam, qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini cerita bab pegangan, cerita bab ini hak perintah syariat. Allah memerintah kita suruh makruf, kita wajib suruh makruf. Allah perintah kita cegah mungkar, kita wajib cegah mungkar. Walaupun hakikat di sisi Allah telah tetapkan sama ada dia akan menjadi baik ataupun dia tidak akan menjadi baik. Itu dari segi hakikat kita tak tahu. Kita diperintah supaya suruh perkara makruf. Suruh perkara makruf dah Tuhan tetap dah dia tambah melakukan kebaikan, mana kita tahu.
Mudah-mudahan dianya berubah. Sebab qada pada azalnya dia berubah. Itu bukan urusan kita. Tadi masa di masjid Bukit Besar cerita baik jahat ni lah. Adalah satu ni pohon pencerahan. Minta pencerahan. Dia dalam bab pegangan ni ialah minta pencerahan, bolehlah cerita rekah-rekah. Nak cerita panjang-panjang bab qada qadar ini bukan urusan kita. Jadi di pohon pencerahannya, apa guna kita menyuruh seseorang buat baik sedangkan hakikat di sisi Allah dia telah ditakdirkan, telah ditetapkan, maknanya dia tidak melakukan kebaikan. Apa guna kita disuruh oleh Allah untuk mereka buat perkara baik? Itu perintah syariah. Allah perintah, kita suruh je lah. Dan Allah takdir dah dianya takkan jadi baik. Mana kita tahu? Mudah-mudahan lepas kita suruh dia berubah jadi baik. Mana kita tahu? Kita suruh dah dia kebaikan, tapi dia tidak berubah. Takdir Allahnya dikekal kejahatan. Kita lepas bahagian syariah. Allah memerintah kita suruh, setakat tu sudahlah. Bukan makna Allah perintah kita suruh, Allah kehendak pada kita, kita menyuruh, baik dia kerana kita. Dah, itu zahir je. Allah perintah kita suruh kebaikan, cegah kemungkaran. Ada ni. Mana nak pencerahan kau dah tu je lah. Jadi itu usaha kita seperti tidak berguna. Tidak berguna maksud kau mana? Dari segi ni syariat tak apa, tak ada gunanya. Kita ikhtiar atas kebaikan, dapat balasan kebaikan. Tapi ikhtiar kita pun, kalau Tuhan tetap dah perkara yang berlaku, ikhtiar kita tu pun ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita suruh kebaikan, itu pun ketetapan daripada Allah, qada dan qadar. Yang kita suruh kebaikan, dia berubah ke tak berubah, itu qada dan qadar Allah. Sebab dalam bab ikhtiar usaha ni, bukan kata ikhtiar usaha pada perkara yang diperintahkan oleh syarak. Dalam kehidupan dunia ni kan, ada orang yang ikhtiar usahanya bagus-bagus, ada orang yang ikhtiar usahanya tak ada pun. Kalau kita cerita hal dunia, ini cerita hal perintah-perintah agama. Ikhtiar usaha kita pada suruh makruf cegah mungkar contohnya. Ada yang menunaikan suruhan ni, ada yang tidak menunaikan suruhan. Dia tak peduli pun. Orang buat maksiat pun tak peduli pun. Makna itulah ketetapan Allah bagi dia. Sama juga dengan kehidupan dunia. Ada orang yang Tuhan tetapkan dia ikhtiar usaha yang comel-comel. Ada orang perkara dunia Allah tetap pada azab. Tak ada. Dia malah ikhtiar usaha. Itu semua ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita suruh perkara baik, itu syariah. Kita pun suruh perkara baik. Qada dan qadar, bahagian kebaikan untuk kita. Pedahnya dapat pahala, dapat balasan baik di hari akhirat. Ikhtiar usaha ni bukan kata suruh perkara baik. Ni kita ni, gerak diam kita ni ikhtiar usaha lah. Kita duduk dalam majlis ilmu ni, usaha perbuatan kita. Kita boleh memilih untuk bangun, untuk balik, boleh. Tapi kita memilih dan kita melakukan kekal. Ini iktikaf dalam masjid, dalam majlis ilmu. Tapi hakikatnya itu usaha kita itulah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Tak sudah korek-korek lah tu. Ada ni. Sebab tu dia Mu'tazilah contohnya, dia tak terima perkara jahat ni datang daripada Allah. Dia tak terima. Sebab apa? Sebab perkara jahat tu Allah yang qadakkan. Tapi Allah memerintah pula kita pergi cegah perkara jahat yang Allah qadakkan. Kan pelik gitu tu kan. Jadi perkara jahat yang Allah perintah kita cegah, mestilah perkara tu bukan qada Allah. Baru munasabah Allah perintah kita pergi cegah. Kalau perkara jahat yang Allah wajibkan kita pergi cegah, tiba-tiba perkara tu qada Allah, Allah perintah kita pergi cegah akan qada Allah.
Tak logik tu Mu'tazilah kata. Apa tu Mu'tazilah berpegang perkara jahat. Bukan qada Allah. Sebab tu Allah perintah kita pergi cegah. Itu akidah yang sesat. Khilaf ulama kafir ataupun dosa besar. Akidah yang bercanggah dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sembahyang tidak akan diterima, Ramadan tidak akan diterima, ke Mekah tanah suci, Mekah Madinah sekalipun Tuhan tidak akan terima dengan akidah yang sesat yang terpesong daripada akidah Al-Quran dan hadis Nabi. Cuma dalam bab ni dia tak boleh lah sekadar-sekadar. Bukan kata mohon pencerahan, okey tak ada masalah, tapi ada hak dia. Yang nak bagi pencerahan pun ada hak dia. Mana kalau pencerahan qada tu kita tak puas hati lagi, stop, berhenti, faham siku. Nabi kata tahan diri kamu daripada kita nak korek dalam bab qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Bila kita tahan diri, maka senang je kita. Tapi kalau Allah Taala Nabi perintah tahan diri, kita nak korek juga, nak fikir juga. Apa panggil apa tu? Kita sengaja hantuk kepala, kita akan pening sendiri. Dah sungguh hak jumpa dah, hak puas dah hantuk kepala, hilang dah pening bengong dia tu. Kemudian Ustaz, pening bengong sebelum ni. Lama Ustaz, saya pening bengong bab qada ni. Mikir kata dia, kena pening bengong kerana saya hantuk kepala. Makna duk ingat semua dah, faham, pegang, jangan duk korek-korek. Saya duk bahas juga, duk korek juga, duk soal juga. Maka pening bengong. Masa tengah pening bengong, dia tak mikir pening bengong tu kerana dia. Lepas di steady mula, oh ni kerjaan Allah, faham, pegang, sudah lah, duk korek tanya. Selama ni kena saya ni pening bengong ni, saya yang buat sendiri, dia kata. Bang, sengaja. Ada batasan dia. Berhenti setakat tu, berhenti lah. Tapi masih lagi nak langgar lagi, hati dia pening tu. Terhantuk kepala pada batasan dia tu. Jangan dalam bab qada ni, kalau tempat-tempat pengajian, kalau tok guru hok bekeng kau boleh nyakit lah. Sebab Nabi SAW pernah terserempak dengan mereka yang membahas-bahaskan bab qada dan qadar. Merah muka Nabi yang mulia. Merah muka Nabi yang mulia. Nabi tanya, Abi haza umirtu am bi haza ursiltu ilaikum? Ni ke yang diperintah akan kamu? Ni ke yang diutuskan akan aku pada kamu nak bahas dalam bab ni? Kau tak qada, benda gaib dah ke? Faham, pegang sudah. Merah muka Nabi yang mulia kerana Nabi tersempak dengan sahabat yang duduk korek bahas. Adapun kita kena detailkan satu-satu, itu fardu ain. Faham, pegang. Tak ada ni. Baik jahat Allah telah tetapkan. Allah perintah kita suruh makruf, kita suruh syariat. Allah perintah kita cegah muka, kita cegah, itu syariat. Muka tu qada Allah, pegangan. Dah lah. Tapi Allah suruh, kita buat je lah. Itu usaha kita, itu usaha itulah hakikatnya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dok orang ni kadang-kadang dia ulang sangat. Tapi begitulah. Payuh ke mana tak tahulah, payuh cara huraian ke macam mana. Tapi hak saya jumpa dah, hak kemudian tu dak payah, hanya memayahkan diri sendiri, itu je. Tapi betul-betul nak sungguh. Apa nak sungguh? Sebab kalau akidah salah, habis. Mari masjid, dah tradisi. Gitu je lah. Pekoh comel, semayang bang dengan ilmu, akidah tak comel tak pakai gawal. Kalau akidah pun tak peduli, bak pekoh pun ada, bak hati pun riak wujud takabur, nampak ada di masjid sentiasa, waktu tu kadang-kadang merosokkan orang lain pula. Jadi usaha sebab apa? Sebab untuk memastikan akidah. Tapi oleh kerana terdahulunya pegangan tu jauh sangat lagi, zulmah dengan pegangan yang terpesong,
Jadi nak betul balik tu. Sebab dengan akal ni tak boleh nak terima. Perkara jahat qada dan qadar. Kita wajib berpegang ada ikhtiar dan usaha. Usaha tu qada-qadar juga. Tuhan belaka. Dah apa kitanya? Apa kita? Macam sekarang lah. Apa kita? Lepas tu kalau gitu tak buat gapa-gapa. Tak buat gapa-gapa. Sekarang buat apa? Duduk. Dah tu bukan buat duduk. Itulah qada-qadar. Benapah dah. Benapah. Itulah qada-qadar. Mata kita tengok tak, telinga kita dengar ke tak, itu qada-qadar. Tak mau buat apanya. Yang berlaku itulah semuanya adalah af'alullah, keesaan pada perbuatan. Yang dia korek Allah pening lah. Memang dia pening, kita dengar pun pening. Dia pun pening, kita dengar pun pening. Tapi alhamdulillah dia cerita pening sebenarnya memeningkan diri sendiri. Simple saja. Faham? Pegang. Dah. Ni kita nak masuk dalam Ramadan ni. Kita malam ni malam terakhir masuk dalam Ramadan, bulan yang suci. Pastikan dengan akidah yang suci, dengan hati yang suci. Masuk bulan Ramadan dengan persiapan. Bukan masuk kerana termasuk. Tak boleh lagi dah ke boleh lagi Ramadan. Memang kita termasuk Ramadan, tapi hati kita akidah kita suci ke tak? Hati kita suci ke tak? Nak berada di bulan suci. Memang bulan Ramadan syaitan diikat, kita maklum. Walaupun khilaf ulama, syaitan diikat, syaitan besar-besar saja ke, syaitan semua diikat ke, besar kecil. Tapi kenapa manusia yang jahat kekal jahat? Walaupun syaitan sudah diikat, sebab nafsu sudah nafsu syaitani dia panggil. Nafsu sendiri tu syaitan dah. Dia panggil nafsu syaitaniyun. Dia tu syaitan dah. Jadi syaitan diikat pun syaitan boleh berehat. 11 tahun dah dilatih nafsu menjadi nafsu syaitani. Sebulan jalan je lah dengan nafsu syaitan tu. Mana masuk Ramadan tidak ada persiapan. Orang yang tidak dapat kerahmatan di bulan Ramadan, orang ni akan dapat kecelakaan. Ramadan tu dia ada kecelakaan bagi mereka yang tidak dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di Masjid Ladang ni masih mengelepah lah. Dia hak kuliah sayanya, tapi ni bukan kuliah kita ni lah. Zuhur Selasa dengan Khamis. Zuhur Selasa dengan Khamis. Payah sikit lah sebab orang bekerja. Selasa dengan Khamis. Saya ambil kitab Bahjah Mardiyah. Di hujung kitab Munyatul Musalli, bicara bab muafiq dan masbuk. Tahun dulu saya ambil cerita bab jenazah, ambil satu-satu tajuk yang berasingan lah. Sebab 2 kali seminggu tu 40 minit tu boleh baca. Tak habis pun dekat-dekat nak habis. Ada habis insyaAllah tahun akan datang pula. Boleh diizinkan lah sambung kembali. Jadi Zuhur, Selasa dan Khamis. Wallahu alam. Bab yang ke-10 pada menyatakan riya. Sifat kecelaan yang ke-10 daripada 10 sifat kecelaan. Wallahu alam. Wallahu alam tadi tu kitab tu seperti mereka yang hendak menangkap ayam. Wallahu alam kena baca tu. Wallahu alam. Bab yang ke-10 pada menyatakan riya. Barulah wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.